السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. الحمد لله. Hari ini adalah keputeraan Sultan Kedah. Maka sama-samalah kita wala, taat, setia dan kecintaan kita tumpukan kepada raja-raja Melayu kita yang menjadi tonggak kepada kesatuan umat Islam dan juga Melayu dan seluruh masyarakat di negara kita Malaysia ni. Baik, pada kali ini saya nak respon tentang kalam seorang ahli parlimen yang mengatakan kena jadi ahli parti dia kalau betul-betul ahli sunnah wal jamaah. Kemudian ada satu lagi isu, tapi itu saya tangguh sebentar, yang mana masih ada lagi mereka yang menggunakan ayat wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, dan mereka beristidlal dengan ayat itu mengatakan siapa yang ikut perlembagaan undang-undang ciptaan manusia seperti perlembagaan Malaysia ni jadi syirik. Yang tu saya tak mau bincang lagi lah. Cuma satu je saya sebut sebagai permulaan. Kalau betul-betul siapa yang ikut perlembagaan Malaysia tu syirik, jadi macam mana penyertaan sebilangan besar umat Islam dalam pilihan raya yang mengikut perlembagaan Malaysia, dan yang menang pula angkat sumpah di parlimen dan semestinya berbicara di parlimen berpandukan kepada perlembagaan Malaysia. Jadi macam mana kedudukan orang yang terlibat dengan urusan-urusan pilihan raya lah kita kata khususnya, dan juga yang berbahas di parlimen yang terikat dengan perlembagaan Malaysia. Baik, cuma kali ini saya nak khusus kepada kalam seorang ahli politik tu. Saya dengar berkali-kali video dia. Mudah-mudahan muka dan suara dia tu bukannya edit. Sebab benda ni dah viral, bukan sahaja di kalangan musuh politik beliau, bahkan penyokong beliau pun ada yang viralkan video tersebut. Dan saya dengar berkali-kali video tu supaya tidak tersalah ibarat. Dan saya nak tiru suji-suji yang dia cakap tu payah sikit kot, sebab kita bukannya ahli pidato, bukannya ahli politik. Dan saya tak sebutlah nama orang tersebut. Siapa yang tahu-tahulah. Dan parti pun saya tak sebutlah. Saya sebut parti X. Kalam dia lebih kurang macam ni lah. Oleh sebab itu, kalau kita betul-betul ahli sunnah wal jamaah, kena jadi parti X lah. Itu sebenarnya kena jadi ahli parti X. Orang parti X tu sebenarnya ahli sunnah wal jamaah, kerana dia mengambil pendirian yang betul di dalam menolak pengaruh falsafah
dalam kehidupan manusia. Baik, sebelum lebih lanjut, perlu kita bagi takrif ataupun mafhum, pengertian apakah itu yang dikendaki dengan ahli sunnah wal jamaah, dan apakah itu yang dimaksudkan dengan politik. Saya nak masuk pada mafhum yang kedua dulu. Apakah yang dimaksudkan dengan politik, dan perlu dibezakan antara politik secara umum, secara pengertian yang luas, dengan politik kepartian yang sempit. Saya mengambil daripada Imam Al-Ghazali yang menulis dalam kitab Ihya Ulumuddin. Beliau mengatakan yang mafhumnya, politik ataupun siasah dalam mengislahkan, memperbaiki makhluk Allah dan memberi petunjuk kepada mereka ke jalan yang lurus yang menyelamatkan mereka di dunia dan akhirat. Itu tujuan politik Islam. Islahkan sesama manusia, selamatkan mereka di dunia ni dan juga di akhirat. Terdiri daripada 4 martabat. Martabat pertama, iaitu martabat tertinggi, adalah siasah ataupun politik para nabi. Jadi nabi-nabi pun berpolitik. Tapi politik nabi macam mana, politik kita macam mana. Dan hukum mereka, hukum para nabi itu, siasah politik para nabi itu jatuh ke atas apa? Jatuh ke atas golongan khas. Ada di kalangan para sahabat yang Nabi khususkan dengan ilmu yang tertentu yang tidak diberi kepada orang lain. Dan awam. Nak kata pada zaman sahabat dulu, ada di kalangan sahabat yang khusus Nabi bagi amalan tertentu, dan ada di kalangan sahabat awam, zahir dan juga batin mereka. Dan merekalah para nabi ahli siasah yang paling afdal. Yang tu tak dapat siapa sangkalkan. Siasah para nabi alaihi wassalatu wassalam adalah siasah ataupun politik yang paling afdal. Martabat yang kedua, siasah ataupun politik para khalifah, raja dan sultan, dan hukum mereka ke atas golongan khas. Golongan khas maksudnya di kalangan, yang dimaksudkan golongan khas ni ialah golongan yang berkecimpung dengan mengislahkan batin, ataupun kita kata golongan sufi lah, golongan khas dan awam. Jadi siasah para khalifah, raja dan sultan, hukum mereka ke atas golongan khas dan awam. Khas pun mereka takbir, awam pun mereka takbir juga. Jadi hukum mereka ke atas golongan khas dan awam sekalian. Tetapi dalam hukum zahir sahaja, bukannya batin. Jadi kalau kita kata khulafa' rasyidin tu termasuk batin sekali lah. Ya, khalifah, raja-raja yang lain, termasuk wakil rakyat yang duk bahas kat parlimen sekarang, dia apa pun menteri-menteri yang lain, Perdana Menteri, menteri besar, mereka ni hukum mereka ke atas golongan khas dan awam sekalian, tetapi dalam hukum zahir sahaja dan bukannya batin. Ini bermakna sultan, raja, walaupun mereka atas dasar maslahah, mereka tidak menyertai parti politik di Malaysia ni, tetapi sudah tentu urusan pentadbiran negeri adalah termasuk dalam politik, walaupun bukan mereka terlibat dengan mana-mana parti politik. Yang itu kena faham. Martabat ketiga, siasah ulama billah.
Arif billah di kalangan ahli sufi yang merupakan pewaris Nabi. Ini ulama tasawuf yang menghimpunkan antara hakikat dan syariat. Hukum mereka ke atas batin golongan khas saja, iaitu golongan yang ditarbiah oleh mereka di kalangan ahli sufi. Batin golongan khas saja, kerana golongan awam tidak mampu untuk mengambil faedah daripada mereka. Bahkan banyak golongan awam yang kadang-kadang dia menentang golongan ulama billah, al-arif billah di kalangan ulama tasawuf. Nas'alullah al-afiyah min dhalik. Dan martabat keempat, siasah fuqaha ahli fiqh dan hukum mereka ke atas batin golongan awam. Jadi cerita tentang macam mana mereka nak bermuamalat dan sebagainya. Dan Imam Ghazali sebut dalam kitab Ihya Ulumuddin, siasah yang paling mulia selepas nubuwah, tak ada para nabi. Apakah siasah yang paling mulia? Kata politik yang paling mulia ni, siapa dia? Apa kerja dia apa? Ialah menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Jadi menyebarkan ilmu pun termasuk dalam siasah, dalam politik. Kita ingat kira politik itu dia bahas kat parlimen saja. Jadi siasah yang paling mulia selepas nubuwah, selepas para nabi ialah menyebarkan ilmu yang bermanfaat dan memperelokkan jiwa manusia daripada akhlak mazmumah yang membinasakan, dan memberi petunjuk kepada manusia untuk berakhlak mahmudah yang akan membahagiakan mereka di akhirat kelak. Itu siasah ataupun politik yang paling mulia selepas nubuwah, selepas kenabian. Jadi politik mesti difahami dengan cara yang lebih luas dan bukan sekadar politik kepartian yang sempit. Itu yang pertama. Baik, ta'rif yang kedua yang kita kena tahu ialah ta'rif ahli sunnah wal jamaah. Baik, kalau tuan-tuan ada kitab Ittihaf As-Sadatul Muttaqin, ini syarah kepada Ihya Ulumuddin oleh Syekh Murtada Az-Zabidi. Syekh Murtada ni dia mazhab Hanafi. Dia mensyarahkan kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali yang bermazhab Syafi'i. Allah. Nanti saya akan dalam masa akan saya akan cerita tentang kitab Ittihaf As-Sadatul Muttaqin ni secara khusus. Sekarang ni saya nak ambil muka surat 8 jilid yang kedua. Kitab ni ada 14 jilid. Kalau nak baca tu memang tak larat lah, takat jadi rujukan lah. Kalau ada masalah-masalah apa baru kita rujuk. Baik, kata Imam Murtada dalam kitab yang mensyarahkan Qawaidul Aqaid, kaedah akidah. Ini akidah yang disusun oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Beliau mengatakan, "Idza utliqa ahlus sunnah wal jamaah fal muradu bihim al-asy'ariyah wal maturidiyah." Apabila diitlaqkan, maksud diitlaqkan bila disebutkan sahaja ahlus sunnah wal jamaah, yang dimaksudkan oleh ahlus sunnah wal jamaah itu ialah Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Jadi as-sunnah ni, as-sunnah ialah yang dimaksudkan sunnah itu ialah tariqun Nabi sallallahu alaihi wasallam, jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-jamaah bermakna tariqus sahabah radhiyallahu anhum. Jadi Asy'ariyah yang dipimpin oleh Abul Hasan Al-Asy'ari, dan juga Maturidiyah yang dipimpin oleh Abu Mansur Al-Maturidi.
mereka meneruskan akidah yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang dibawa oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Bukan mereka akidah baru. Dah, akidah itulah yang dibawa oleh Nabi dan juga para sahabat. Akan tetapi diitlakkan Ahlussunnah wal Jamaah dalam bidang akidah kepada Asy'ariyah dan Maturidiyah, kepada Abu Hasan Asy'ari dan juga Abu Mansur Al-Maturidi, kerana mereka yang menyusun kaedah-kaedah ilmu akidah sebagaimana yang dinisbahkan kepada imam empat mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad bin Hanbal, kerana mereka yang menyusun usul dan kaedah dalam bidang fiqh. Itu jelas lah. Okay. Dan beliau mengatakan dalam kitab ni, wal muhaqqiqun minal fariqain, kedua-dua ulama yang muhaqqiqun di kalangan Asy'ariyah dan Maturidiyah, la yansabu ahaduhuma al-akhar ila al-bid'ah wad-dhalalah. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Asy'ariyah ketiga, Asy'ariyah tidak mengatakan kepada Maturidiyah sebagai bid'ah dan juga dhalalah, bid'ah dan juga sesat. Begitu juga golongan Maturidiyah tidak mengatakan kepada golongan Asy'ariyah sebagai bid'ah wa dhalalah. Yang dia kata bid'ah dhalalah ni Wahabi lah. Sikit bid'ah, sikit sesat, dhalalah. Terpayah adalah. Ambil satu hadis, kullu bid'atin dhalalah. Sesat belaka. Wal'iyadzubillah. Dan kita ambil satu lagi yang dinaqalkan oleh Imam Murtada Az-Zabidi. Dia kata, waqala Ibn Subki fi syarhi aqidah Ibn al-Hajib. Berkata Imam Ibn Subki, Imam Tajuddin As-Subki. Subki ni ada ayah dan juga ada Ibnu ni adalah Tajuddin, yang mengarang kitab yang terkenal iaitu Tabaqat Asy-Syafi'iyyah Al-Kubra, tentang ulama-ulama mazhab Syafi'i saja. Baik, kata Ibn Subki dalam kitab Syarah Aqidah Ibn al-Hajib, ulama dalam Asy'ariyah, "I'lam anna ahla sunnah wal jamaah kulluhum qad ittafaqu ala mu'taqidin wahid." Bahasanya ahli sunnah wal jamaah kesemuanya ittifaq, sepakat atas satu i'tiqad yang satu. I'tiqad di sudut apa? Fima yajuzu wa fima yajibu wa yajuzu wa yastahil. Dalam perkara yang wajib, yang harus dan juga mustahil. Ini pada sifat Allah Ta'ala dan juga pada sifat para rasul, para anbiya. Wa in ikhtalafu fi turuq wal mabadi al-musilah lidzalik, sekalipun mereka berselisih pendapat pada jalan ataupun prinsip yang cara nak beristidlal, yang nak sampaikan kepada usul ataupun cara nak sampai kepada pemahaman tentang, kita kata macam sifat-sifat Allah yang wajib, yang harus dan juga yang mustahil. Au fi lamiyah ma hunalik. Wa bil jumlah fa hum bil istiqra' thalathu qawaif. Dia kata Ahlussunnah wal Jamaah secara kesimpulannya mereka ada tiga golongan menurut Ibn Subki. Yang pertama Ahlul Hadis. Ahlul Hadis, kena faham Ahlul Hadis ni bukannya Ahlul Hadis golongan Wahabi. Ahlul Hadis yang di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah seperti Sayyid Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari atau Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Baik, Ahlul Hadis wa mu'tamad
mabadi'uhum al-adillah as-sam'iyyah a'ni al-kitab was-sunnah wal-ijma'. Al-hadis, mereka hanya mengikut dalil-dalil sam'iyah, iaitu dia Quran, sunnah dan juga ijma'. Golongan yang kedua, as-saniyah ahlun nazar al-aqli was-sina'ah al-fikriyah. Ahlun nazar dengan yang menggunakan hujah akal. Wahum al-asy'ariyah wal-hanafiyah. Mereka ialah asy'ariyah dan juga yang dimaksudkan dengan al-hanafiyah ni ialah al-maturidiyah. Wa Syekh al-Asy'ariyah Abu Hasan al-Asy'ari wa Syekh al-Hanafiyah Abu Mansur al-Maturidi. Saya skipkan, tak baca panjang-panjang. As-salisah, golongan ketiga ialah ahlul wujdan wal kashfi. Golongan ahli kasyaf. Siapa mereka? Wahum as-sufiyah. Ini ulama-ulama sufi. Wa mabadi'uhum mabadi' ahli an-nazar wal hadis fil bidayah. Ahli kasyaf dikenal ahli sufi pun pada permulaan mereka, waktu mula-mula, prinsip yang dipegang sama seperti ahlun nazar di kalangan Asy'ariyah Maturidiyah dan juga di kalangan ahlul hadis. Fil bidayah, pada peringkat permulaan, wal kashf wal ilham fil nihayah, dan juga mereka berpegang pada kasyaf dan juga ilham pada peringkat nihayah. Ini kita serah pada ahli ni lah, di kalangan ahli tasawuf, ahli sufi. Kita yang terlibat ni, kita di kalangan maqam syariah ni, kita mengaji sifat 20 cukuplah dalam bidang tauhid. Baik. Jadi itu adalah ta'arif Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Jadi kita dapat faham Ahlus Sunnah wal Jamaah ni adalah Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Asy'ariyah dan juga Maturidiyah dalam bidang tauhid. Dalam bidang tauhid mereka berpegang kepada Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Dalam bidang fiqh mereka berpegang dengan salah satu daripada mazhab yang 4, iaitu mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki dan juga mazhab Hanbali. Dan juga di bidang tasawuf mereka berpegang kepada manhaj yang dibawa oleh ulama-ulama tasawuf yang muktabar seperti Imam Junaid al-Baghdadi dan juga Imam al-Ghazali. Ini sebagaimana yang termaktub dalam fatwa kebanyakan negeri di tanah Melayu, di Malaysia ni. Sebagai contoh, muzakarah Majlis Fatwa Negeri Sabah pada 24 hingga 26 Mei 2016 bersetuju antaranya memutuskan umat Islam hendaklah berpegang dalam hal berkaitan dengan akidah dan tauhid berdasarkan hanya kepada pegangan Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Fiqh dan syariah berdasarkan mazhab Syafi'i, di samping meraihkan mazhab Hanafi, Maliki, Hanbali dan pandangan imam muktabar yang lain. Tasawuf berdasarkan manhaj sufi yang berwibawa seperti Imam Junaid al-Baghdadi dan juga Imam al-Ghazali. Itu antara uraian kepada ta'rif Ahli Sunnah wal Jamaah dalam bidang tauhid, dalam bidang fiqh dan juga dalam bidang tasawuf. Mana kata yang lain-lain tu
termasuk Wahabi, Syiah, pemikiran Islam liberal, ada pula Islam liberal. Maka pemikiran tersebut adalah tertolak, bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah. Kembali kepada kenyataan ahli politik ni yang mengatakan kena jadi ahli parti berkenaan baru betul-betul ahli sunnah wal jamaah. Jadi saya merasakan dakwaan sedemikian adalah keterlaluan, yang mana kita membahaskan ataupun kita membataskan hanya golongan kita saja, golongan yang menyertai parti kita saja adalah ahli sunnah wal jamaah. Sedangkan sepatutnya kita kena ambil konteks ahli sunnah wal jamaah menurut sebagaimana yang ditakrifkan ulama dengan makna yang lebih luas. Biarlah berbeza parti politik, nak pegang parti politik apapun, sekiranya masih lagi dari segi tauhid, fiqh dan tasawuf mengikut apa yang digariskan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah, maka ia adalah ahli sunnah wal jamaah. Soal politik itu soal lain. Jadi ini masalahnya. Baik, sekiranya kita menerima pandangan mereka, pandangan ahli politik ni yang mengatakan orang parti dia saja tu sebenarnya ahli sunnah wal jamaah, baik, kita terima. Sekarang ni ada di kalangan pemimpin parti kamu yang mengeluarkan kenyataan menghina sifat 20. Kata sifat 20 ni adalah sumber dia falsafah. Tak tahulah dia mengaji tak sifat 20. Dan mengatakan tak cukup sekadar mengaji sifat 20 saja, kena mengaji tauhid rububiyah, uluhiyah, baru betul akidah. Itu dia. Jadi kalau betul-betul kamu adalah ahli sunnah wal jamaah, kenapa kamu tidak menegur pimpinan kamu yang mengeluarkan kenyataan tersebut? Ahli sunnah wal jamaah di bidang akidah khususnya, di mana di Malaysia, di tanah Melayu kita, daripada dulu berpegang dengan ahli sunnah wal jamaah, iaitu menggunakan silibus yang dikarang oleh para ulama kita, berdasarkan kebanyakannya daripada syarahan kepada Ummul Barahin, kitab Ummul Barahin, iaitu sifat 20. Seolah-olah ijma' para ulama bahawa metod pengajian di kalangan mutaakhir ini yang muktamad ialah pengajian sifat 20. Tiba-tiba pimpinan kamu petikai, kamu duduk diam, tak kata apa, oleh kerana wala dan sebagainya. Jadi ini adalah, jika betul kamu adalah ahli sunnah wal jamaah, tegur pimpinan kamu. Duduk lantang kat parlimen, tapi pimpinan sendiri buat salah, tak tegur, tu salah dah. Kalau kita tengok ulama-ulama kita sebelum merdeka, dengan ajaran daripada ahli sunnah wal jamaah ni lah, dapat menjaga akidah umat Islam daripada diseleweng. Walaupun kita dijajah oleh Inggeris lah sekali, orang putih, akan tapi mereka tak dapat nak meracun kita dari segi akidah, nak bawa kita kepada agama
yang kita kata Kristian lah. Ini hasil dari perjuangan ulama kita. Perjuangan ulama kita melalui pondok-pondok pengajian di madrasah, di surau, di masjid dan sebagainya, mengajar kitab tauhid sifat 20. Banyaklah, antaranya yang dikarang oleh Syekh Ahmad Al-Fattani, Faridatul Faraid, yang dikarang oleh Pak Da'i Baquratul Amani, yang dikarang oleh Ayadi Sekam. Banyak kitab Ayadi Sekam, banyaklah kitab Taqrib Akhwan dan sebagainya. Antaranya yang dikarang oleh Tuan Hussein Kedah, Hidayatul Mutafakirin dan sebagainya. Jadi inilah benteng masyarakat kita, antara kekuatan kita dapat mempertahankan akidah umat Islam. Waktu tu Wahabi pun tak sampai lagi kat Kedah ni, kat Malaysia ni. Semua Malaysia, tanah air ni, Wahabi tak buat kacau lagi, tak ada lagi. Yang duk lawan penjajah tu, Mak Kilau, Tok Janggut, apa semua tu adalah Ahlussunnah wal Jamaah, berpegang dengan sifat 20, berpegang dengan Asy'ariyah, berpegang dengan fiqh bermazhab, dan juga berpegang dengan tasawuf. Alhamdulillah, ini sumber kekuatan kita yang kita perlu pertahankan, dan kita kena ajarkan bagi sesiapa yang ada kemampuan, ajarkan kepada masyarakat perkara ini sebagai benteng akidah kita. Jadi saya rasa takat ini dulu yang mampu saya utarakan pada petang ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan jika ada salah saya istighfar kepada Allah Ta'ala, astaghfirullahalazim, dan saya memohon keampunan kepada siapa yang dengar. Selepas ini, jika sekiranya ada mengguris perasaan, terkasar bahasa, jadi apa yang baik dari Allah Ta'ala, yang buruk dari kelemahan saya sendiri, aqulu qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.